Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa shafina rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kata kerja dalam bahasa Arab ada 3. Kita telah pun jumpa, kita telah pun pelajari pada minggu sebelum ini. Ada fi'il madin, ada fi'il mudhari' dan ada fi'il amar. Itu adalah asas pembahagian kata kerja dalam bahasa Arab. Ada berapa? Ada 3 jenis. Pertama ada fi'lun madin. Fi'lun madin iaitu kata kerja yang menunjukkan perbuatan berlaku pada masa yang lepas. Fi'il madin ini kita telah pun pelajari. Pelajaran yang pertama kita dah belajar dia punya sifir dia, wazan ada 14. Dan juga kita telah pelajari ciri-ciri fi'il madin ini. Dia ada huruf sambungan di hujung, dia menunjukkan masanya yang lepas. Dan ia juga antara pendapat ulama mengatakan asal perkataan Arab. Jadi fi'il madin ini dia 3 huruf, 3 huruf dan dikatakan ia adalah asal perkataan Arab. Jadi wazan yang kita pelajari dahulu, jika huwa wazannya adalah fa'ala. Huma wazannya adalah fa'ala ditambah alif, di hujungnya ditambah alif. Kemudian jika hum fa'alu, di hujungnya ditambah waw alif. Waw alif. Ini adalah wazan. Yang saya merahkan ini adalah wazan fi'il madin. Huruf yang ditambah adalah di hujung. Di hujung. Kemudian hiya. Okey, sila Puan Nur Azah. Kalau ingat wazannya, bukan mic. Fa'alat. Ditambah di hujungnya ta. Ta mati. Ta ini kita panggil ta ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis as-sakinah. Jika huma, sila Puan Nurizan, apa wazannya? Fa'alata. Fa'alata. Ditambah di hujungnya ialah ta baris atas dan alif. Fa'alata. Kemudian yang terakhir iaitu hunna bagi ganti nama yang ketiga. Hunna wazannya adalah fa'alna. Ditambah nun niswah di hujungnya. Nun an-niswah. Jadi ini adalah wazan bagi ganti nama yang ketiga, fi'il madhi. Huwa fa'ala, kemudian huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna. Okey, ganti nama yang kedua, anta. Anta, sila Hajah Fatimah. Masih ingat lagi wazan dia? Fa'al. Sila Hajah Fatimah, bukan mic aja. Fa'al. Fa'alta. Anta fa'alta. Ya, fa'alta ditambah apa? Ditambah ta di akhir dia. Kemudian jika antuma, apa wazannya? Fi'al aja. Fa'altu. Fa'altu. Tuma. Fa'altuma. Fa'altuma ditambah di hujungnya ialah tuma. Ditambah tuma. Kemudian antum ramai lelaki. Fa'altum. Ya, fa'altum. Fi'il madin ini dia agak mudah untuk kita letak huruf tambahan pada fi'il ni. Kerana dia tidak ada penambahan di awal, hanya di ujung saja. Setengah huruf tambahan ikut bunyi akhir ganti nama. Ikut apa? Ikut bunyi hujung dia. Bunyi apa? Bunyi itulah yang kita tambah. Huruf itulah yang kita tambah. Contohnya anta, kita tambah apa? Kita tambah ta. Fa'al.
Bila bunyi antuma, kita tambah tuma, fa'altuma. Antum, kita tambah tum, fa'altum. Jadi fi'il madin ini bagi ganti nama yang kedua, anta tambah taja ta, antuma tambah taja tuma, dan antum tambah di akhirnya tum. Sama juga bagi perempuan, awak perempuan, anti. Wazannya adalah fa'al ti. Tambah ujungnya ti. Kemudian antuma sama macam atas. Sama macam lelaki. Antuma fa'al Tuma. fa'altuma. Fa'altuma. Ditambah tu dan ma di hujung dia, di akhir dia. Di akhir dia ditambah tuma. Dan antunna bagi ramai Fa'altunna. ya, fa'altun. Fa'altunna Awak semua. tunna ditambah tunna. Okey. Jadi sudah selesai bagi ganti nama yang kedua. Jadi yang atas ini ganti nama yang ketiga, yang bawah ni ganti nama yang kedua, dan ganti nama yang pertama dua saja, ana. Baca ainon, ana, fa'altu. Ditambah di hujungnya tu. Kemudian satu lagi nahnu fa'alna. Tambah di hujungnya na. Jadi ini semua adalah wazan bagi fi'il madin. Bagi fi'il madin. Jadi semua fi'il ini dia ada makna telah berlaku. Contohnya saya ambil perkataan ataupun fi'il dakhala. Dakhala maksudnya telah masuk. Jadi dia telah masuk, dakhala. Jadi dakhala masuk. Bila saya nak bagi tahu saya telah masuk, kita tengok dia punya wazan ni. Wazan dia adalah fa'altu. Wazannya adalah fa'altu. Fa'altu. Ya, fa'altu. Jadi ini adalah wazan dia. Jika dakhala, kita tambah saja tu di hujung. Dakhaltu. Jadi dakhaltu bermaksud saya telah masuk. Saya telah masuk. Okey, jelas dan jika kita nak bagi tahu kamu semua ramai perempuan telah masuk. Kita tengok kamu semua perempuan, wazannya adalah fa'altu. Wazannya adalah fa'altu. Jadi kita tengok bagaimana nak ubah fa'altunna, fa'altunna. Jika dakhala sama juga kita dakhala lam itu, kemudian tambah saja di hujungnya tunna. Jadi baris fa baris atas, ain ini, kha ini baris atas, kemudian lam ini baris mati. Jadi dibaca dengan dakhaltunna. Bila disebut dakhaltunna, maksudnya kamu semua perempuan telah masuk. Bagaimana kita tahu telah? Kita tahu telah ini berdasarkan kepada wazan fa'altunna ini. Dia adalah wazan fi'il madin. Dan dari mana kita tahu ramai perempuan? Daripada huruf yang ditambah di hujung itu, tunna. Kalau ditambah tu, saya, ditambah tunna, kamu semua ramai. Kalau ditambah na, contohnya kita guna wazan ini, fa'alna. Kita guna wazan fa'alna ini, tersebut dakhalna. Dakhalna, sekaligus dia memberi makna kami telah masuk. Kami telah masuk. Dari mana kita ambil kami? Daripada huruf yang ditambah na di hujung tu. Na di hujung itu. Dan apabila ia fi'il madin, ia menunjukkan madin, telah, lepas. Lepas berlaku, telah berlaku perbuatan tersebut. Jadi ini sedikit ulang kaji fi'il madin yang kita telah mempelajari pada pelajaran yang pertama.
Jadi sekarang ini insya-Allah pada hari ini kita akan pelajari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' iaitu salah satu kata kerja dalam bahasa Arab. Jadi fi'il mudhari' itu apa maksudnya? Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang memberi maksud perbuatan akan, tidak berlaku lagi, akan ataupun sedang. Maknanya sekarang ia berlaku ataupun ia masih lagi berlaku. Maknanya akan berlaku, belum lagi berlaku, ataupun sekarang dia berlaku, ataupun dia masih lagi berlaku, belum tamat lagi. Seandainya sudah selesai, akan diguna fi'il madhi. Jadi itu adalah fi'ilun mudhari'. Ciri-ciri kata kerja ini ada dalam nota. Siapa yang ada nota boleh juga rujuk dalam nota ataupun tengok skrin yang saya share ini. Ciri-ciri kata kerja mudhari' ini, pertama dari sudut makna, ia memberi maksud akan ataupun sekarang sedang berlaku ataupun ia masih lagi berlaku, belum tamat lagi. Yang kedua, huruf tambahan terletak sebelum dan selepas kata kerja. Huruf tambahan yang menunjukkan ganti nama ataupun menunjukkan bilangan terletak sebelum dan selepas kata kerja ini. Jadi beza dia dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' huruf tambahannya diletak di akhir. Tetapi fi'il mudhari', fi'il madhi diletak di akhir. Fi'il mudhari' huruf tambahannya ada di awal dan ada juga diletak di akhir. Okey. Jadi itu dua ciri yang secara ringkas. Maknanya fi'il mudhari' ini dia dari sudut maksud perbuatan itu sedang ataupun akan ataupun masih berlaku, dan dari sudut bentuk kata itu, bentuk huruf binaan fi'il ini, huruf tambahannya ada di awal dan juga di akhir. Ada di awal dan juga di akhir. Secara ringkasnya, saya huraikan di sini secara ringkasnya. Huruf tambahan di awal fi'il mudhari'. Huruf tambahannya di awal. Hanya ada 3 huruf saja. Alif ataupun hamzah, nun, ya, ta. Huruf alif, hamzah, ataupun nun, ataupun ya, ataupun ta. Jadi huruf yang ada di depan fi'il mudhari' ini hanya 4 huruf saja. Tak ada selain daripada huruf yang 4 ini. Sama ada di depannya ada huruf alif, boleh juga kita sebut hamzah, sebenarnya hamzah, ataupun huruf nun, ataupun ya, ataupun ta. Salah satu daripada 4 ini. Contohnya, saya ambil perkataan dakhala. Dakhala. Jadi sebelum dakhala ini boleh ada hamzah, macam tu, ataupun sebelumnya ada nun, ataupun sebelumnya ada ya, ataupun sebelumnya ada ta. Jadi berapa dia punya huruf yang boleh ditambah? Sama ada hamzah, ataupun nun, ataupun ya, ataupun ta. Tak boleh huruf lain. Tak boleh huruf lain. Hanya 4 huruf ini sahaja. Jelas hanya 4 huruf ini sahaja. Seandainya sesuatu kata kerja mudhari' ini kita nak bagi tahu dia ada dua, maknanya bilangan dia 2 ataupun ramai, kita akan tambah di hujungnya alif nun. Di hujungnya kita tambah alif nun bagi menunjukkan 2. Kalaulah kata kerja itu menunjukkan ramai lelaki, kita tambah waw nun bagi menunjukkan 3 ke atas. 3 ke atas. Bagi menunjukkan ramai perempuan, kita tambah nun saja. Nun baris atas. Menunjukkan 3 ke atas
saya sebut saya buat muannas. Muannas. Yang ini muzakkar. Muzakkar. Sekali lagi saya ulang. Seandainya fi'il mudhari' ini kita nak bagi tahu dia berdua contohnya, ataupun kamu berdua, dua orang. Jadi kita tambah apa? Kita tambah alif nun. Kejap, saya letak baris. Nun itu baris bawah. Kalaulah ramai lelaki, maknanya kamu akan pergi ke pasar ataupun ke masjid, ramai. Kita tambah waw nun. Nun. Waw nun. Kalau ramai perempuan, kita tambah apa? Kita tambah nun. Nun saja. Tambah nun saja di belakangnya. Okey, kita ambil contoh satu. Contohnya, yadkhulu. Kalau saya nak bagi tahu dua, saya sebut yadkhulani. Sudah jadi dua. Sudah jadi dua. Kalau yadkhulu seorang, nanti kita tengok dia punya wazan. Ini sebagai mukaddimah saja. Supaya pelajar dapat tahu kenapa ditambah alif nun, kenapa ditambah waw nun, kenapa ditambah nun. Jadi huruf-huruf yang belakang ini, ia adalah menunjukkan bilangan. Jadi kalau dua, ditambah alif nun. Kalau ramai, yadkhuluna, ditambah waw nun. Ya di depan, ini menunjukkan fi'il mudhari'. Dan ada waw nun di hujung, menunjukkan bilangan. Kemudian, jika ramai perempuan, yadkhulna, ditambah nun saja. Cuba tengok, saya tambah waw nun. Kemudian kat sini saya tambah di hujung dia nun saja. Kemudian di sini saya tambah apa? Saya tambah alif nun. Alif nun tidak termasuk lam. Alif nun. Okey, apa? Oh, maaf. Okey. Beres kat situ. InsyaAllah beres, mudah saja. Jadi kita dah nampak kan? Huruf yang ditambah di awal fi'il mudhari' ada 4 saja. Alif, nun, ya, ta. Kan? Dia tidak ada huruf lain. Kemudian ada lagi penambahan di hujung. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bilangan. Dua, ramai, lelaki, perempuan. Dan satu lagi, seandainya ditambah di hujungnya ya nun. Ya nun. Jadi ini menunjukkan seorang, menunjukkan anti. Terus saja saya buat mukhatabah. Anti. Seorang perempuan. Mukhatabah. Menunjuk seorang perempuan ataupun menunjukkan awak perempuan. Ditambah ya nun. Ya nun itu baris atas, ya itu baris mati. Contohnya macam mana? Contohnya contohnya tadkhulu. Kalau tadkhulu seorang lelaki, kalau saya nak kata ia adalah seorang perempuan, saya kena tambah ya nun. Ya nun. Ya nun ini adalah ia menunjukkan seorang perempuan. Jadi pada fi'il mudhari' ini ada huruf-huruf yang ditambah di hujung. Ada huruf-huruf yang ditambah di akhirnya. Menunjukkan bilangan atau juga jantina pun boleh. Kemudian ia juga ditambah di awal menunjukkan fi'il mudhari'. Selesai? InsyaAllah tidak susah. Jadi kita dapat lihat di sini ada ditambah alif nun, ada ditambah waw nun, ada ditambah nun, ada ditambah ya nun. Dan setiap huruf ini, setiap huruf tambahan ini dia ada nama dia. Jadi saya letak nama. Pertama, alif tasniyah. Itu nama dia. Tak ingat nama tak apa. Mana alif tasniyah? Ini alif tasniyah. Yang kedua, wawul jama'ah. Wawu jama'ah. Mana wawu jama'ah? Yang wawu nun ini. Ini nama dia. Kita akan jumpa ni. Kalau kita belajar nahu, dia akan sebut alif tasniyah. Wawul jama'ah.
Kemudian yang ketiga, nun niswah. Huruf nun menunjukkan ramai perempuan. Nun niswah, mana huruf nun itu? Kita panggil apa? Nun niswah. Dan yang keempat, ya ul mukhatabah. Ya mukhatabah. Jangan bimbang, saya letak baris sekejap lagi. Jadi ada nama. Ya ini adalah ya al-mukhatabah. Ya al-mukhatabah. Adapun nun-nun yang tidak ada nama ini adalah tanda i'rab dia. Contoh yadkhulani, nun ini tak ada apa pun. Alif itu alif tasniyah, nun itu apa? Nun apa? Itu nun tanda i'rab. Yadkhuluna, waw ini nama waw jamaah. Jadi nun ini nun apa? Nun itu adalah tanda i'rab. Yang nun pada yadkhulna ini kita tak perlu petikkanlah, dia ada nama nun niswah. Kemudian tadkhulina, ya itu adalah ya mukhatabah, dan nun akhir itu adalah tanda i'rab, tanda i'rab. Okey, saya letak baris alif at-tasniyati. Alif yang menunjukkan dua orang. Tasniyah itu dua. Wawul jama'ati. Wawul jamaah itu maksudnya waw menunjukkan ramai lelaki. Jamaah itu kan ramai kan? Solat berjemaah, solat ramai-ramai. Jadi waw menunjukkan ramai. Alif tasniyah, alif menunjukkan musanna, dua. Nun niswah, nunun niswah, huruf nun yang menunjukkan niswah. Niswah ini jamak ramai bagi perempuan. Nisa ataupun niswah. Jadi niswah ini adalah ramai perempuan. Jadi kita bila ada nun menunjukkan ramailah perempuan. Ataupun kita terjemahkan mereka perempuan, ataupun kalian, kamu semua perempuan. Kemudian ya mukhatabah, iaitu ya huruf ya obati, huruf ya yang menunjukkan mukhatabah. Mukhatabah maknanya anti, awak. Bila orang yang bercakap perempuan, orang yang berada depan kita, yang kita bercakap dengannya, yang kita hadapnya di dalam bercakap, sama ada awak lelaki, awak perempuan. Jika awak lelaki dipanggil mukhatab, jika awak perempuan dipanggil mukhatabah. Jadi pada fi'il mudhari' ini menunjukkan awak perempuan hendaklah diletak ya. Tadkhulina contoh, dan nun itu adalah tanda i'rab. Okey. Insya-Allah ini secara detailnya. Mungkin setengah tempat bila belajar bahasa fi'il mudhari' dia tak hurai pun huruf-huruf ini. Mungkin dia agak mendalam sikit. Tapi kita tahu juga, sekadar untuk kita tahu bahawasanya huruf-huruf yang di hujung fi'il mudhari' itu dia menunjukkan bilangan dan juga jantina, sama ada awak seorang ataupun ramai perempuan lelaki. Okey. Jadi kesimpulan daripada apa yang saya hurai ini, fi'il mudhari' dia ada huruf yang ditambah di awal, yang kita ringkaskan dalam ungkapan anaitu, iaitu sama ada huruf hamzah ataupun nun ataupun ya ataupun ta. Dia ada di awal. Fi'il mudhari' ini ada huruf tambahan di awal fi'il. Bercanggah dengan fi'il madin, huruf tambahannya di hujung saja. Kemudian fi'il mudhari' juga ada huruf tambahan di akhir. Jadi kalau orang tanya kenapa huruf tambahan ada di akhir, ia adalah untuk menunjukkan bilangan dan juga jantina, sama ada dua ataupun ramai lelaki ataupun ramai perempuan ataupun seorang awak perempuan. Jadi ditambah huruf di akhir, dan setiap huruf itu ada nama. Jika ditambah alif, yadkhulani, ada alif, itu adalah alif tasniyah.
Jika disebut yadkhuluna ditambah waw, maka waw itu adalah waw menunjukkan ramai lelaki. Dan jika ada nun saja di hujungnya, dia adalah menunjukkan ramai perempuan, nun niswah. Dan jika ada ya di hujungnya, ada ya sebelum nun, itu adalah menunjukkan anti, yaul mukhatabah. Dan nun yang saya garis ni, nun ini apa fungsinya? Nun yang berada di hujung fi'il ini. Nun ini adalah tanda i'rab. Tanda i'rab. Kalau kita dah belajar i'rab, mungkin pernah dengarkan marfu' bi thubutin nun, marfu' bi hadfin nun. Jadi nun ini fungsinya adalah tanda i'rab. Tanda i'rab bagi fi'il mudhari'. Okey. Jadi fi'il mudhari' ini sebelum kita sama-sama tengok dia punya sifir, ada soalan nak tanya? Kalau ada silakan. Jelas. Ustaz, Ustaz, tanya maknanya huruf yang awal ta'anita untuk fi'il, yang akhir tu untuk bilangan ya? Ya, bilangan dan juga jantina. Bilangan dan jantina. Okey, Ya. okey. Jazakallahu khair. Aywa. Afwan. Jami'an. Ustaz. Ya, sila Hajah Fatimah. Oh, ini untuk perbuatan je lah. Maksudnya dia tak terkena dengan benda. Isim. Kata nama. Kata nama kan? Maksud Hajah Fatimah kan? Ya. Ya, dia ada sikit-sikit persamaan Hajah Fatimah dengan kata nama. Cuma kata nama ni dia boleh waw nun itu boleh bertukar kepada ya nun. Alif nun boleh bertukar kepada ya nun. Jadi kalau kita nak tengok tu adalah sikit persamaan nanti saya tunjuk. Jadi tahap satu dahulu kita pernah belajar isim ni dia ada mufrad, musanna, jamak kan? Ada begitu kan? Sekarang ini kita belajar kata kerja. Kata kerja pun rupa-rupanya ada juga yang menunjukkan dua, menunjukkan apa tu ramai. Cuma ada beza lah sikit. Kita kalau isim, kita tengok sikit perbezaan. Musanna, isim musanna. Isim musanna, kita ambil perkataan masjid. Kita ambil perkataan muslim lah, mudah muslim. Okey, muslim, musanna maksudnya dua. Ini isim Ini isim. Kita sebut al-muslimani. Kan? Muslimani. Rupa-rupanya isim pun tambah alif nun juga. Kan? Sama dengan fi'il. Fi'il pun yadkhulani. Kan? Sama, lebih kurang. Cuma isim ni kadang-kadang kedudukan di dalam ayat muslimah ni boleh juga dibaca dengan al-muslimaini. Al-muslimaini ditukar dengan ya nun, tapi fi'il tidak. Fi'il dia kekal dengan alif nun saja. Muslimani, muslimaini. Boleh tukar. Boleh tukar. Ya alif ini boleh ditukar dengan ya mengikut kedudukannya di dalam ayat. Beres? Okey, itu pertama. Kita tengok pula jamak. Jamak pun sama juga. Jamak ini kalau jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar ramai, 3 ke atas. 3 ke atas. Huruf yang ditambahnya adalah waw nun. Contohnya muslimu, jadi al-muslimuna. Tidak begitu kan? Tambah waw nun. Sama juga dengan fi'il mudhari'. Sebab fi'il mudhari' kadang-kadang kita baca yu'minuna, yadhhabuna, yadkhuluna. Macam atas ni, yadkhuluna ada waw nun. Jadi dari sudut itu ditambah waw nun itu adalah hampir sama dengan fi'il mudhari'. Cuma bezanya jamak mudzakkar salim ini selain daripada dibaca muslimun ditambah waw nun, ia juga adalah boleh ditukar kepada muslimin. Itu ditukar waw itu kepada
kepada ya. Kepada ya. Tengok saya dah tukar tu kan. Saya dah tukar tu. Asalnya muslimun, tapi di sini saya tukar kepada ya, iaitu muslimin. 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 Boleh. Tapi jangan pula muslimah ini. Kalau muslimah ini jadi dua. Kena muslimina. Mim itu diletak baris bawah. Muslimuna ataupun muslimina. Jadi itu ada beza sikit. Ada beza sikit. Dari sudut jamak mudzakkar salim dengan musanna. Kalau jamak perempuan, jauh bezanya. Kalau jamak perempuan, kita tambah alif ta. Jamak muannas. Muannas kita tambah apa? Kalau isim kita tambah alif ta, muslimatu. Jadi tak sama kalau fi'il ditambah nun. Fi'il tambah nun. Nun sahaja. Tapi kalau isim ditambah alif ta, muslimatu. Beres. Muslimatu. Okey, insyaAllah. Dari sudut i'rab, saya tak perlu hurai rasanya, pun berbeza juga. Kalau isim, tanda i'rabnya adalah waw ataupun ya, alif ataupun ya. Tapi kalau fi'il, tanda i'rabnya adalah nun. Tapi adalah sikit persamaan, dan saya dapati ada juga pelajar dia keliru. Dia akan sebut yadhhabani musanna contohnya. Tak bolehlah kerana musanna ini adalah musanna, jamak, semua ini adalah nama bagi kata kerja, kata nama. Isim musanna, isim muzakkar, jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Ya dah saya Hajah Fatimah. Ada lain sikit dengan kata nama yang kita belajar, tapi dapat bantu kita. Paling tidak pun kita ingat seandainya dua fi'il pun tambah alif nun juga. Jika ramai lelaki, fi'il kata kerja juga tambah waw nun. Cuma kalau jamak perempuan tidak tambah alif ta, tapi tambah nun sahaja. Beres. Jadi kaedah dia berbeza lah. Maknanya kata kerja kaedahnya untuk kata kerja, kata nama kaedahnya untuk kata nama. Tak boleh kita campur aduk. Maknanya kita perlu betul-betul fahami kata kerja, huruf tambahannya bagaimana, dan kata nama, jamak, musanna, mufrad macam mana. Satu-satu kita kena fahami mahir supaya kita tidak berkeliru ataupun tukar antara fi'il ataupun isim. Beres ada soalan lagi? Tak ada, insyaAllah. Jadi ini adalah mukaddimah kita dalam mempelajari fi'il mudhari'. Huruf tambahan ada di depan dan ada di belakang. Jadi sekarang ini kita lihat wazan fi'il. Kita lihat wazan fi'il ini. Jika huwa, wazannya adalah yaf. Ya. Ditambah di depannya adalah Ya. ya. Kemudian huma ni kita pun dah belajarkan dhamir, maknanya dua orang, dia berdua. Ya, bila dia berdua tambah alif nun di hujungnya. Yaf'alani. Hum adalah mereka ramai lelaki. Jadi bila ramai lelaki kita tambahlah waw nun di hujungnya. Yaf'aluna. Okey, selesai. Jadi ini adalah wazan huwa. Kemudian huma yaf'alani dan hum yaf'aluna. Kalau kita perhati kejap kalau kita perhati ya ni yaf'aluna ini ditambah di awalnya, diletak di awalnya ya. Kemudian diikuti dengan fi'il. Kemudian huma ditambah di awalnya ya,
kemudian fi'il, kemudian di akhirnya adalah alif nun. Nampak kan? Ada alif nun. InsyaAllah. Kemudian yaf'aluna ditambah di awalnya ya, kemudian fi'il, di akhirnya ada waw nun. Begitu. Jadi kalau apa-apa saja fi'il, kita letak di tengah tu fi'il, kemudian kita tambahlah huruf. Ya, alif nun menunjukkan 2, kalau ramai tambah ya dan waw nun. Kemudian hiya. Hiya kita kena ingat kalau huwa ditambah ya, kalau hiya ditambah ta di awal. Alu. Ditambah apa? Di depannya ta. Dan di akhir dia tak tambah apa-apa, diikuti fi'il saja. Kemudian jika huma sama juga ditambah ta. Ditambah ta juga, maaf, ditambah ta. Jadi ta diduk taf'alani. Taf'alani, huma taf'alani. Ditambah ta di depan. Kemudian ada alif nun menunjukkan 2. Okey. Kemudian hunna. Hunna ini dia mungkin antara yang boleh mengelirukan kita lah. Kalau ikutnya apabila perempuan ditambah ta. Jadi kalau dua orang pun tambah ta. Tapi hunna ini tak tambah ta. Tambah ya. Sudah tambah ya lah pula Ustaz. Kenapa pula tambah ya? Kita harap buat macam tu kan, kita ikut je lah kan. Jadi tambah ya. Kemudian di hujungnya ditambah nun niswah itu. Ditambah nun niswah. Jadi yaf'alna. Yaf'alna. Tapi sebenarnya ada kenapa dia letak ya tu? Kerana supaya tidak bertukar dengan antunna. Tidak bertukar dengan antunna. Nanti saya tunjuk. Jadi selesai dia punya wazan sifir bagi ganti nama yang ketiga, iaitu orang yang ketiga, dia. Sama ada seorang lelaki, 2 orang lelaki perempuan ataupun ramai lelaki perempuan. Beres Okey Kemudian kita pergi lagi fi'il mudhari' bagi ganti nama yang kedua awak. Wazannya adalah ta. Ingat fi'il mudhari' bagi ganti nama awak semuanya ta berlaku. Cuma dia saja. Dia kalau lelaki tambah ya, kalau perempuan tambah ta, dan jika ramai perempuan kembali ditambah ya. Dan fi'il mudhari' bagi awak semuanya tambah ta. Pertama anta taf'alu. Ditambah apa? Ditambah ta di awalnya diikuti dengan fi'il. Kemudian jika antuma taf'alani. Ditambah ta di depan. Kemudian diikuti fi'il dan alif nun. Kemudian antunna, antum, ramai lelaki, taf'aluna. Ditambah ta di depan, diikuti dengan fi'il dan tanda ramai ditambah waw nun. Okay. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Anti pula perempuan. Tambah Cuma kita dah belajar tadi kalau perempuan seorang anti kena tambah ya nun. Alina. Kenapa ditambah ya nun? Supaya tidak bertukar dengan anta yang lelaki ni lah. Kalau anti mutafa'alu juga bertukar dengan anti anta. Jadi tambah ya nun. Jadi ta di depan fi'il. Kemudian ya nun di hujung. Dan antuma sama macam atas juga. Taf'ala ni yang mudhari' ni agak panjang, saya kecilkan sikit supaya kita muat tulis ni.
Antuma. Okey, antum. Jadi antuma sama juga macam atas. Ditambah ta di hujung diikuti dengan fi'il dan alif nun. Kemudian antunna. Ramai kamu semua perempuan. Jadi macam mana wazannya adalah taf'alna. Ditambah ta, kemudian fi'il, kemudian nun niswah di hujungnya. Nun niswah di hujungnya. Jadi saya cakap tadi hunna ini hunna ini bila dia perempuan ramai ditambah ya di awalnya. Kenapa tertambah ta? Antara sebabnya supaya tidak bertukar dengan antunna. Kerana antunna ditambah dengan ta. Antunna ini ditambah ta. Kalau hunna pun ditambah ta juga, jadi bertukarlah dengan antunna kan. Jadi yaf'alna bermaksud dia ramai perempuan. Taf'alna bila ta bermaksud mereka ataupun kamu ramai perempuan. Hunna mereka ramai, mereka perempuan. Antunna iaitu kalian ramai perempuan. Kalian, kamu semua perempuan. Antunna dengan hunna. Jadi hunna yaf'alna, antunna taf'alna. Beres Jadi ini adalah sifir bagi fi'il mudhari' ganti nama yang kedua. Beres insya-Allah. Kemudian ganti nama pertama ana, wazan dia adalah af'alu. Ditambah apa? Ditambah hamzah di depan, diikuti dengan fi'il. Kemudian nahnu ini wazannya adalah naf'alu. Ditambah nun di depan, diikuti dengan fi'il. Okey, insya-Allah. Ini pun saya kecilkan 30. Jadi inilah semua wazan fi'il mudhari'. Nanti saya share video ni dalam Google Classroom. Kalau yang terlepas tu boleh rujuk ataupun dengar lagi insya-Allah. Ada soalan? Ustaz, yang domir ghaib tu untuk ganti nama ketiga ke Ustaz? Ketiga. Kalau ghaib itu ketiga. Jadi kalau Arab sebut al-ghaib maknanya ganti nama ketiga bagi lelaki. Al-ghaibah ganti nama ketiga bagi perempuan. Kalau mukhatab itu ganti nama kedua bagi lelaki. Awak, mukhatabah ganti nama kedua bagi perempuan. Maknanya awak juga. Okey. Huruf-huruf tambahan ni, kalau kita belajar fi'il yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, juga hurufnya sama ditambah bagi fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Cuma dia banyak saja. Dia ada huruf tambah, fi'il huruf tambahan saja. Fi'il huruf tambahan, tetapi huruf mudhara'ah ataupun fi'il madhi, huruf-huruf yang kita belajar ni, huruf ini juga yang ditambah bagi menunjukkan jantina ataupun ganti nama dalam fi'il tersebut. Okey, insya-Allah. Semoga jelas Semoga jelas bagaimana fi'il mudhari' itu terbentuk, huruf-hurufnya, nama-nama huruf di dalam fi'il ini, dan juga huruf-huruf yang ditambah di dalam fi'il mudhari' ini ada di awal dan ada di akhir. Jadi semua itu saya telah pun huraikan di dalam sekejap tadi. Saya telah pun terangkan, insya-Allah SWT. Semoga semuanya jelas. Okey. Ya, faham dulu, ingat kemudian. Kalau kanak-kanak ingat dulu, faham kemudian. Itu orang dewasa ni ataupun orang yang dah matang, kita faham dahulu.
Lepas itu kalau kita ingat, kalau kanak-kanak otaknya masih lagi tak boleh nak faham. Tak sampai dia nak faham. Jadi kita suruh dia hafal dulu. Dia ingat dulu. Lepas itu dia akan datang kefahaman. Jadi yang penting apa yang saya hurai itu semuanya faham. InsyaAllah. Tapi kalau ingat bertukar itu biasa. Oh. Itu biasa kerana kita belajar, kita faham, nak mahir perlu kita berlatih, perlu kita guna, perlu kita praktik. Jadi berdasarkan latihan kita guna, kita praktik, itulah dia akan menguatkan kemahiran kita, apa yang kita faham, dan juga menguatkan ingatan kita. Jadi kalau kita kurang berlatih, kita faham orang cerita kita faham, kita nampak, tapi bila nak guna salah. Kan, nak sebut saya masuk, kita sebut nadkhulu kami ataupun yadkhulu. Kalau ikutnya adkhulu. Kadang-kadang kita sebut baru kita tahu, silap rupanya. Itu berlaku kepada sesiapa saja yang belajar bahasa. Tak kira lah muda, tua, sebagainya. Silap masa kita praktik bahasa itu biasa saja. Okey, tak ada soalan Ustaz, Sila. ini kalau macam daqala, dia wazan huwa tu dia jadi yadqala ke yadqulu? Oh ya, itu pada awal pelajaran kita dahulu. Pada awal pelajaran kita dahulu, kita pernah sebut tentang ain al-fi'il. Ain al-fi'li. Huruf ain ataupun yang bersamaan dengannya yang ada pada kata kerja. Ini sudah pun kita huraikan, mungkin aja Ainun terlupa. Pada setiap fi'il, sama ada fi'il madin. Contohnya saya sebut, contohnya jalasa. Jalasa, ini fi'il madin. Syariba. Rumah. Jadi kita ambil 3 fi'il ni. 3 fi'il ni Jadi ain fi'il ini maksudnya huruf ain fa'ala, kalau fi'il mudhari' yaf'alu. Huruf ain pada fi'il ni yang saya merahkan. Huruf ain ini ataupun yang bersamaan dengan huruf ain. Contohnya kalau jalasa, hurufnya adalah huruf lam. Syariba, huruf ain fi'ilnya adalah ra. Kan? Karuma, huruf ain fi'ilnya adalah ra. Jadi huruf-huruf ini kita panggil huruf ain fi'il. Jadi kalau jalasa, mana ain fi'ilnya lam. Syariba, mana ain fi'ilnya ra. Karuma, mana ain fi'ilnya adalah ra juga. Jadi ain fi'il ini barisnya berubah mengikut kata kerja dan juga mengikut Arab sebut. Jadi kalau jalasa, ain fi'ilnya baris atas. Mungkin kita tanya, kenapa tidak baris bawah jalisa? Kenapa tidak baris hadapan jalusa? Kerana penutur bahasa ini, iaitu bahasa Arab, dia guna baris atas, jalasa. Jadi jalasa ini dia merujuk kepada apa yang dituturkan oleh orang Arab. Tidak ada sesiapa pun boleh mengubah. Oleh kerana Arab dia sebut jalasa, maka kita pun sebut jalasa. Sama juga syariba. Kenapa tak sebut syaraba? Tapi kita sebut syariba. Sama juga karuma pun sama. Karuma, kenapa tak sebut karoma? Kerana Arab sebut karuma. Jadi ain fi'il ini dia tidak tetap barisnya. Barisnya adalah mengikut kata kerja dan barisnya mengikut kata kerja dan mengikut apa yang disebut oleh penutur bahasa Arab ini. Jalasa. Jalasa, dia punya fi'il mudhari'nya adalah yajlisu. Yajlisu, sedangkan kita belajar fa'ala yaf'alu. Kan kita belajar ni nak mudahkan jadi guru-guru bahasa kita telah menggunakan wazan yang sama saja, fa'ala yaf'alu. Jalasa yajlisu, syariba yashrabu.
Rabu. Oh, yashrabu. Syariba yashrabu. Tengok kan? Jalasa. Kamu baca yajlisu baris bawah. Ain fi'il dia, ingat lam ni, ain fi'il dia adalah lam. Jalasa yajlisu. Kenapa tak baca yajlasu? Jawapannya sama juga. Kerana orang Arab dia sebut yajlisu. Jadi walaupun kamu pandai dan sebagainya pun, kamu tak boleh ubah ain fi'il ini. Ia telah ditetapkan oleh orang Arab. Jalasa yajlisu. Syariba yashrabu. Ra itu adalah baris atas. Kenapa tak baca yashribu ataupun yashrubu? Kerana Arab dia begitu. Dia sebut syariba yashrabu. Ain fi'ilnya telah ditetapkan bacaannya sebegitu oleh orang Arab. Karuma yakrumu. Yakrumu. Jadi kenapa tak baca yakrimu ataupun yakramu? Sama. Arab dia baca yakrumu. Jadi ain fi'il ini adalah berbeza-beza mengikut fi'il barisnya. Okey, kita pergi kepada dakhala tadi. Dakhala. Arab sebut yad. Jadi Hajjah Ainul kata, kenapa tak baca yadkhalu ataupun yadkhilu? Kerana ain fi'il dia, huruf yang tengah ni, huruf ain fi'il ini barisnya telah pun ditetapkan oleh orang Arab dengan baris fi'il madhi baris atas, fi'il mudhari' baris hadapan, yadkhulu. Jadi tak boleh kita pandai-pandai yadkhilu ataupun yadkhalu, dia adalah yadkhulu. Kalau kita salah tak jadi masalah. Dari sudut maknanya dia memberi makna duduk juga ataupun masuk ataupun minum, tetapi dari sudut nahwu itu salah lah. Dari sudut maknanya sama, lebih kurang. Kemudian dari sudut bacaan ataupun baris itu dia adalah salah. Okey. Beres insya-Allah. Dia ada kaedah dalam ilmu saraf, dia ada sittatu abwab, tujuh pintu ataupun dia punya 7 asas, 6 asas di dalam tasrif fi'il. Dia pertama, jika fi'il itu fa'ala, jika mana-mana saja ganti nama itu dia adalah fa'ala, fi'il mudhari'nya boleh jadi, fi'il mudhari'nya boleh jadi 3. Sama ada yaf'alu, mungkin juga yaf'ilu, ataupun mungkin juga yaf'ulu. Jadi di sini sudah tiga bab dah. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Dan jika fi'il madhinya adalah fa'ila, fi'il mudhari'nya boleh jadi yaf'alu, ataupun satu lagi adalah yaf'ilu. Yaf'ulu tak ada. Dan kalau fi'il madhinya adalah fa'ula, dia punya fi'il mudhari'nya satu saja. Fi'il mudhari'nya adalah satu saja, iaitu yaf'ulu. Satu saja. Jadi ada berapa? Dia ada 6. Ada 6. Kalau kita nak ringkaskan macam inilah. Kita nak ringkaskan, kita nak detailkan fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ini ilmu saraf. Fa'ala yaf'alu. Contohnya apa? Zahaba yadhhabu. Zahaba yadhhabu. Tengok ain fi'ilnya baris atas. Ini pun sama, baris atas. Kemudian ini pun baris atas.
Contoh saja. Yang kedua, fa'ala. Bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu contohnya jalasa, yajlisu, yajlisu. Fa'ala yaf'ilu jalasa yajlisu contohnya. Kemudian fa'ala yaf'ulu pun ada. Yaf'ulu. Contohnya, siapa tahu? Itu jawapannya pada soalan Haji Ainun. Dakhala yadkhulu. Jadi kalau fi'il madhinya fa'ala, jadi fi'il mudhari'nya ada fi'il yang boleh di atas, contohnya dhahaba yadhhabu. Ada fi'il yang fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya baris di bawah, contohnya jalasa yajlisu. Dan ada fi'il yang fi'il mudhari'nya ain fi'il mudhari'nya dibaca baris hadapan, contohnya dakhala yadkhulu. Ada saya? Insya-Allah. Dakhala yadkhulu. Jadi ini ada berapa? Ada 3 bab kat sini. Kemudian 2 bab pada yang kedua ini. Fa'ila. Bab yang pertama fa'ila yaf'alu. Kemudian bab yang pertama, bab yang kedua fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Contoh fa'ila syariba yashrabu. Tengok dia fi'il madhi dia syariba, ain fi'ilnya ada baris bawah. Dan fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya baris atas. Dan fa'ila yaf'ilu contohnya siapa tahu? Siapa tahu ni? Pelajar-pelajar yang hebat semua ni. Ya, Haji Nur Azhar. Puan Norizan, Haji Ainun. Ya, siapa boleh bagi contoh? Okey, Naima menikmati nikmat. Naima ya naimu. Okey, ain fi'il dia adalah baris bawah. Kemudian fi'il mudhari' pun baris bawah. Jadi ini adalah bab, 2 bab daripada fa'ila. Kemudian jika fa'ula yaf'ulu satu saja. Contohnya karuma yakrumu. Karuma yakrumu. Ain fi'il dia adalah baris hadapan. Okey, insya-Allah. Ini sedikit detail berkenaan dengan baris-baris ain fi'il tu. Saya rasa saya dah hurai dah sebelum ni. Okey, dia ada 1 bab saja. Kejap. Okey, jadi dia ada 6 bab. 1 fa'ala, 2 fa'ila, kemudian 3 fa'ula. Daripada fa'ala ada 3. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Saya gariskan. Daripada fa'ala ada 3. Daripada fa'ila ada 2. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Kemudian daripada fa'ula ada 1 saja. Fa'ula yaf'ulu. Jadi ini adalah ain fi'il. Dia berubah-ubah mengikut kata kerja.
dan juga mengikut apa yang Arab tuturkan di dalam bahasa mereka. Jadi kita tak boleh nak tentukan sendiri. Kita mesti dengar juga. Jadi setengah kaedah bahasa Arab ini dia hendaklah kita samai, kita dengar Arab tuturkan. Bila syariba, Arab sebut yashrabu. Jadi bukan syaraba yashribu ataupun sebaliknya. Okey, Hajah Ainun. Jadi jawapan bagi Hajah Ainun tadi adalah melibatkan ain fi'il, satu istilah di dalam ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu saraf Arab. Ain fi'il ini dia berubah mengikut fi'il, kata kerja. Okey, ada soalan lagi? Ada? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, Ustaz.